sejahtera. Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Nama saya Muhammad Naim Firdaus bin Muhammad Falik, pengacara cilik anda. Selamat kembali ke sekolah pada 1 November ini. Kawan-kawan, jom kita saksikan amanat pembukaan sekolah oleh Bonda Hajah Hazimah binti Hassan, guru besar yang kita sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak-anak tahap 1 dan tahap 2. Sekolah akan dibuka pada 1 bulan November untuk tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3, manakala 8 hari bulan tahap 2, 4, 5 dan 6 akan dibuka secara bergilir. Jadi, selamat datang anak-anak semua ke sekolah semula. Sudah pasti anak-anak semua rasa gembira untuk bertemu dengan guru-guru dan belajar seperti biasa. Tetapi, pastikan anak-anak semua mengikut SOP yang kita telah jalani sebelum ini. Iaitu, yang pertama, pakai mask ya, bila hadir ke sekolah. Kemudian kita bila masuk ke kelas, kita kena jarak dengan kawan-kawan kita 1 meter. Jangan duduk berdekatan dengan kawan-kawan ya. Dan pastinya duduk di tempat masing-masing. Nanti bila makan pun kita makan masing-masing makanan ya, ikut SOP seperti sebelum ini. Okey. Jadi Bonda berharap anak-anak semua sihat untuk datang semula ke sekolah. Bagi Bonda, seperti biasa, pagi-pagi ataupun waktu kemasukan anak-anak semua, Bonda insya-Allah akan bersama menyambut anak-anak semua ke sekolah kita. Jadi, selamat ke sekolah. Sasiah terpuji cemerlang ilmu. #LoveSK1 Gombak. Sekian daripada Bonda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Bonda atas ucapan itu tadi. Kini kita saksikan pula taklimat pengoperasian sekolah oleh Encik Muhammad Razi PK Petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia kepada Guru Besar SK1 Gombak Puan Hajah Hazimah binti Hassan, warisan pentadbir, guru-guru dan ibu bapa, seterusnya murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Selamat kembali ke sekolah. Setelah hampir 5 bulan kita menantikan saat untuk belajar secara bersemuka ini. Jadi sebelum kita mula belajar pada 1 November ini, izinkan saya, Cikgu Muhammad Razi bin Muhammad Roslan, penolong kanan petang untuk menyampaikan taklimat secara ringkas mengenai pengoperasian sekolah pada 1 November 2021. Izinkan saya berkongsi dengan slide sebentar. Baiklah, seperti yang semua sedia maklum, pada 1 November ini, semua murid tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3 akan kembali bersekolah. Jadi, pengoperasian kehadiran murid akan dijalankan secara penggiliran. Cikgu harap guru kelas semua telah mengedarkan kumpulan untuk murid hadir iaitu kumpulan A dan kumpulan B yang terdiri daripada 50% murid. Jadi kaedah penggiliran ia adalah seperti berikut. Minggu pertama iaitu 1 November 2021, kumpulan A akan hadir ke sekolah dan menjalankan PDP iaitu pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Manakala 50% lagi iaitu separuh daripada bilangan murid dalam kelas akan melakukan pembelajaran dan
pengajaran dan pembelajaran secara sendiri di rumah. Jadi minggu seterusnya iaitu minggu kedua ataupun 8 November 2021, kumpulan A tadi akan menjalankan PDPR iaitu belajar secara sendiri di rumah, manakala kumpulan B pula akan hadir ke sekolah secara bersemuka. Jadi ini contoh ya kaedah pembahagian kelas. Cikgu harap guru-guru kelas kamu telah membahagikan kamu mengikut kaedah yang ditetapkan. Okey, akan bahagi kepada kumpulan A dan kumpulan B secara sama banyak. Okey, pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran, kita lihat kepada yang di tengah-tengah ini sebab kita akan menjalankan PDP secara penggiliran. Macam cikgu dah maklumkan tadi, ini contoh ya, minggu pertama Izani akan menjalankan PDP secara bersemuka. Jadi minggu kedua Jahleha menjalankan PDP secara sendiri. Apabila dan minggu kedua Izani pula akan menjalankan PDP secara sendiri. Samalah seperti yang cikgu telah jelaskan. Apa yang anak-anak perlu buat jika berlaku PDPR atau pembelajaran di rumah secara sendiri? Baiklah, guru-guru akan memberikan latihan atau tugasan untuk tujuan pengukuhan dan pengayaan. Okey, cikgu akan berikan latihan atau tugasan. Jadi, murid juga perlu bersedia untuk pembelajaran minggu berikutnya. Maksudnya, murid akan bersedia untuk pembelajaran jika mereka akan hadir ke sekolah pada minggu seterusnya. Okey, ini tidak terlibat dengan penggiliran ni kita tiada ya. Jadi ini contohnya kaedah pembelajaran jika minggu yang kumpulan A ni bersemuka, kumpulan A akan belajar seperti biasa dengan guru subjek masing-masing untuk contohnya topik S dan T. Manakala kumpulan B iaitu belajar secara sendiri di rumah akan bersedia dengan topik S dan T. Kemudian apabila minggu seterusnya, bila kumpulan B ni menghadiri pembelajaran secara bersemuka, mereka akan membuat pengukuhan topik S dan T, manakala yang belajar secara sendiri, guru akan bagi tugasan waktu mereka di sekolah, dan bila di rumah, mereka kena buat persediaan untuk topik U dan V. Jadi, dua atau lebih topik boleh digabungkan untuk memastikan kurikulum atau pembelajaran kita dapat diselesaikan. Itu secara ringkasnya bagaimana perjalanan penggiliran. Jadi untuk pembelajaran di rumah, murid-murid masih boleh mengikut jadual waktu kelas, sama seperti kelas tapi secara sendiri, mengikut tugasan yang telah diberikan oleh guru subjek masing-masing. Jadi untuk tanggungjawab murid pula, murid perlu hadir bergilir-gilir secara mingguan dan mengikut jadual yang disediakan. Ini tanggungjawab murid ya, tanggungjawab anak-anak. Seterusnya, murid perlu mendapatkan bahan, tugasan dan penjelasan daripada guru. Okey, ini jika mereka belajar sendiri di rumah, mereka perlu mendapatkan bahan daripada guru. Murid perlu merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Okey, untuk SK1 Gombak boleh mengikut jadual kelas ataupun merancang sendiri waktu untuk menyelesaikan soalan-soalan yang diberikan daripada guru di rumah. Okey, sama seterusnya menyelesaikan tugasan dan seterusnya membuat persediaan untuk sesi minggu berikutnya. Ini tugas murid-murid. Bagi ibu bapa pula, boleh membantu murid-murid untuk memastikan anak-anak jagaan hadir ke sekolah mengikut jadual penggiliran yang disediakan. Okey, seterusnya ibu bapa boleh memastikan anak-anak melaksanakan tugasan yang telah diberikan oleh guru secara sendiri. Okey, ibu bapa juga boleh membantu anak-anak mendapatkan maklumat berkaitan sesi PDPR melalui guru kelas.
Jadi ibu bapa boleh sentiasa berkomunikasi dengan guru dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklumat pembelajaran anak-anak. Ibu bapa juga boleh menyokong pembelajaran anak-anak dengan memberikan bimbingan dan motivasi. Mungkin anak-anak ni dah lama tidak ke sekolah, jadi ibu bapa perlu memotivasikan murid-murid ini supaya rajin ke sekolah. Terusnya, ibu bapa boleh memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Baiklah, itu lagi satu saya nak tekankan di sini, kehadiran murid-murid adalah amat penting untuk ke sekolah kerana di sekolah, murid-murid akan ditaksir dalam bentuk PBD, penilaian bilik darjah. Bukan pemeriksaannya, kalau pemeriksaan nanti semua takut nak datang sekolah. PBD ni kita menilai tahap penguasaan murid mengikut topik-topik yang telah diajar oleh guru-guru. Jadi perlu datang ke sekolah. Kalau di rumah mungkin sukar untuk cikgu menilai kerja-kerja yang dilakukan oleh murid-murid. Walaupun, ini saya nak maklumkan sekali lagi, walaupun ibu bapa boleh memilih tidak menghantar anak, tetapi dengan surat rasmi yang ditujukan kepada sekolah kalau tidak mahu menghantar anak ke sekolah. Tapi sekolah saya menasihatkan ibu bapa hantarlah anak ke sekolah untuk kami menilai perkembangan pembelajaran anak tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, saya sambung dengan taklimat mengenai SOP atau prosedur semasa di sekolah. Jadi seperti sebelum ini, kita pernah bersekolah pada awal tahun, hadir ke sekolah dengan memakai mask. Wajib memakai mask, ya. Kalau tak pakai ni, pastikan ini perkara wajib dah sekarang ni. Murid-murid kena bawa daripada rumah. Bawa daripada rumah. Kena pakai sentiasa. Nanti saya akan maklumkan. Jadi, mask ni sentiasa wajib dipakai. Kalau nak pakai double layer ni, di kuarti ni murid free mask. Tapi sekurang-kurangnya satu mask. Ada juga nak pakai face shield pun dibenarkan, tak ada masalah. Face shield dengan mask. Ya? Bukan face shield sahaja. Seterusnya, bila hantar anak-anak ke sekolah, seperti biasa, pihak sekolah atau guru bertugas akan mengambil suhu murid-murid. Suhu murid-murid, jika tuan-tuan dan puan-puan mendapati macam anak tidak sihat atau bergejala seperti demam ke batuk ke, dinasihatkan supaya tidak perlu menghantar anak tuan-tuan dan puan-puan ke sekolah. Jadi, jika dihantar ke sekolah dan pemeriksaan suhu adalah tinggi, biasanya tengah hari tinggi kan, murid-murid akan diletakkan dalam bilik isolasi. Jadi, jika bacaan tidak turun, maka murid-murid perlu menjalani ujian COVID-19 yang telah diberikan oleh KPN. Jadi, kita akan laksanakan ujian di sekolah, ya, jika suhu tinggi. Jadi seterusnya, saya nak maklumkan bahawa perlu murid-murid juga perlu atau boleh membawa hand sanitizer sendiri dalam botol kecil. Lagi satu, ingatkan pada murid-murid supaya tidak bermain dengan hand sanitizer yang mereka bawa, ya. Guna untuk kegunaan sendiri. Jangan terpecik mata kawan sebab dia alkohol, sangat pedih. Minta mereka membawa dan menyimpan di tempat yang selamat dalam beg. Seterusnya, selalu bawa air masak dan digalakkan bawa bekal lah untuk ke sekolah. Jika tak bawa bekal, kantin masih beroperasi seperti biasa. Jadi untuk SOP ke kantin pula sama seperti biasa, iaitu murid akan beratur mengikut guru yang menjaga waktu rehat
dan akan membeli makanan di kantin, seterusnya makan di dalam kelas. Okay, sentiasa cuci tangan dengan sabun. Sabun telah disediakan di pipe yang berada di kelas masing-masing. Seterusnya, apa lagi yang saya nak ingatkan? Yang biasa diingatkan bahawa jika murid ada yang buku dah hilang atau tak bawa buku ni, jangan takut untuk ke sekolah. Bawa buku ikut jadual waktu yang cikgu telah tetapkan. Namun kalau ada buku yang hilang, boleh maklumkan kepada guru mata pelajaran. Okay, dan berbincang macam mana nak buat topik-topik yang tertinggal, yang buku dah hilang kan. Macam mana boleh bincang. Mungkin cikgu ada alternatif atau ada penyelesaian. Cikgu boleh bagi latihan lain atau cikgu boleh fotostatekan buku beberapa helai yang murid tak dapat buat. Itu nanti boleh bincang. Jangan takut nak datang sekolah. Terusnya ialah jika pakaian murid-murid dah lama duduk rumah kan, dia membesar tak muat. Okey, murid-murid boleh memakai pakaian. Kita benarkan pakaian sukan sekolah dahulu. Okey, pakaian sekolah dahulu. Kalau pakaian sekolah pun dah tak muat, dah lusuh, dah terkoyak, boleh pakai pakaian sesuai lah. Maksudnya masih lagi seluar sukan ataupun t-shirt putih. Kalau tak ada juga yang sesuai, tak nak menonjol, maksudnya lain daripada lain. Dan berkasut ya. Kalau kasut tak muat, jangan pakai slipper kasut sukan yang biasa pun boleh lah. Okey, saya rasa itu saja. Dan yang terakhir, taklimat yang akan sampaikan ialah untuk penyuraian waktu balik. Sebelum saya terlupa, waktu balik seperti biasa kami ikut jadual mulai 6.10. Tapi murid akan dilepaskan secara berperingkat seperti tahun lepas. Tahun ini. Okey, tahun ini awal tahun. Jadi mengikut jadual, selepas SK Gombak 2 selesai pula penyuraian balik, maka diikuti dengan tahun 1. Okey, dalam pukul 6.05 begitu tahun 1 akan mula keluar dahulu. Okey, diikuti dengan tahun 2 dan seterusnya tahun 3. Okey, murid ini akan beratur dan berkumpul di kemah berhampiran dengan pondok pengawal. Okey, di situ akan diadakan had untuk ibu bapa masuk ke dalam kawasan sekolah. Pihak sekolah menasihatkan ibu bapa supaya mengambil anak tuan-tuan dan puan-puan di dalam kawasan sekolah, kerana di luar kawasan sekolah dibimbangi kesesakan dan mungkin akan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi lebih selamat murid tunggu di dalam kawasan sekolah dan ibu bapa boleh mengambil di dalam kawasan sekolah. Okey, saya rasa itu sahaja penyuraian waktu pulang. Jadi itu sahaja taklimat saya untuk kali ini. Saya tekankan sekali lagi, jika ibu bapa tidak bercadang untuk menghantar anak ke sekolah, boleh hubungi guru kelas. Okay, dan mestilah disusuli dengan surat rasmi. Jadi tapi kami menggalakkan ibu bapa menghantar anak ke sekolah untuk penilaian bilik darjah dan pemantauan markah anak tuan-tuan dan puan-puan. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Razi atas taklimat itu tadi. Kawan-kawan, ayuh kita saksikan bingkisan terakhir dari saya, iaitu video SOP kembali ke sekolah.
kawan, itu sahaja bingkisan dari saya untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Bye!